Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ونعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام ومن جميع الأمراض يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah, sama-sama kita pakai buka Quran surah Sajdah ayat yang kelima, insya-Allah sampai 7. Insya-Allah saya akan baca tafsir di pagi ni. Kita pakai isikan diri kita, hati kita, roh kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang yang keras hati dan degil hatinya, insya-Allah. Dan sebelum daripada saya nak baca, saya mohonlah buat kita komen sikit sama ada suara terjelas. Kalau terjelas tak apa, sebab saya ada 2 lampung. Hak saya dok pakai ni takut ke lampung ni tak kuat, maka boleh tukar lampung satu lagi pula. Insya-Allah sama-sama kita baca, duduk di rumah masing-masing, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita tengok ayat yang kelima. Allah bersanya Tuhan sebut yudabbirul amra minas sama', yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menguruskan, yang mentadbir, yang manajemenkan. Dari bahasa Inggeris manajemen, yaitu menguruskan semua urusan perkara yang berhubung dengan semua makhluk. Minas sama', daripada langit-langit. Makna semua perkara urusan makhluk di langit sehingga sampai di bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Kemudian dinaikkan kepadanya urusan saat itu dan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu, pada hari yang ukur qadarnya jauh jaraknya iaitu 1000 tahun, mimma ta'uddun, daripada barang hak kamu duk bilih manusia. Allah ayat ni bersabna nak ayat bahawa Allah Subhanahu wa taala lah mengurus semua perkara. Sebab tu ayat yang sebelum ni Tuhan sebut thumma stawa 'alal arsy. Kemudian Tuhan istiwa di atas arasy. Tuhan kuasa dan Tuhan uruskan urusan Tuhan saat itu daripada alam atas sampai kepada alam bawah. Dunia ni orang panggil daripada dana, araknya dana yadnu, danan mana rendah. Dunia ni tempat rendah. Arasy ni di antara as-samawatil ula, tempat yang paling tinggi sekali. Tempat yang paling tinggi sekali, alam atas sehingga alam bawah. Semua duduk di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembunyi sikit habuk pun. Nak lari daripada urusan Tuhan tidak boleh. Dan semua langit, bumi, galaksi, bulan, bintang dan masih wallah, al-kaun, alam semesta, alam selain daripada Allah duduk di bawah Allah Subhanahu wa taala belaka. Tuhan semua Allah dan kita ni sebahagian daripada alam Allah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala kecil sangat ya kita. Tapi Tuhan muliakan manusia. Jadi Tuhan nak royak bahawa semua benda ni tak kira dari sudut ilmu pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua. Tuhan sebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tuhan tahu di belakang, di depan. Maknanya tidak sembunyi sikit habuk. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan tidak boleh meliputi manusia dengan ilmu Allah. Ilmu Tuhan itu luas sangat. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kalau adalah laut tu tulis untuk kelimah ilmu Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan kering laut saat ni walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun Tuhan bawa mari benda yang sama pun habis licin air laut nak tulis ilmu Allah Subhanahu wa taala itu banyak sangat. Ya bunai, anak, Sayyidina Luqman kata, Tuhan sebut hikayat dalam Quran, innaha, sesungguhnya, intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Hei anak, jika ada sesuatu duduk di langit, di mana tak kira lah, atau duduk di bumi, atau duduk di patak laut, atau duduk dalam batu dan sebagainya, maka ya'ti biha Allah, Tuhan akan bawa mari juga. Tuhan tidak sembunyi sikit habuk. Tak kira lah
masalah rezeki, supaya tu juga Tuhan yang uruskan rezeki kita. Nah, Tuhan sebut dalam Quran ke, iaitu Tuhan lah yang inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tuhan yang menghalalkan rezeki kepada makhluk semua lah hamba-hamba dia. Wa yaqdir, dan Tuhan yang sempitkan, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan Tuhan tahu semua. Tak kira, tak sembunyi sikit habuk pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji ni bagi Tuhan belaka. Sebab itulah. Nah, Tuhan sebut wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alal syamsa siraja. Tuhan jadikan bulan saat ni bersinar, matahari ni mencerahkan. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alal syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata. Tuhan tumbuh, semua tumbuh-tumbuhan di bumi. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yukhrijukum fiha thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kama dia Tuhan kembalikan kamu pada bumi saat ini, Tuhan mengeluarkan pula, Tuhan menghidupkan pula. Tuhan royak semua dah. Semua Tuhan kecek habis. Allah ni orang panggil Quran ni. Tuhan sebut ma farratna fil kitab min syai'. Tuhan tak ada tinggal sahbu dalam Quran saat itu. Malaikat Tuhan sebut semua, Tuhan kacak semua, dan Tuhan royak semua. Tak kira tentang masalah hak Tuhan sebut tentang masalah buat manusia. Nah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Tuhan buat manusia semenjak daripada jadi air mani, yang bercampur dengan air mani orang tina, tubik mari sehingga sami'an basira, sehingga boleh dengar, boleh tengok, jalan pergi situ pergi sini, semua Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Tuhan sebut, Tuhan jadikan waja'alna al-laila wan-nahar huwa alladhi ja'al wa huwa Tuhan sebut, iaitu tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Tuhan menjadikan di langit itu buruj, bintang-bintang. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa sira wa ja'ala astaghfirullahalazim tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Tengok Tuhan sebut, Tuhan jadikan langit bumi semua, dan Tuhan jadi tukar gilir semua. Tuhan belaka diurus semua. Tukar gilir matahari ke apa semua tu Allah Subhanahu wa taala belaka. Sebab itulah manusia, fok kita semua, semua orang beriman, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak ada nak gapo hal kaca ada oyak gitu gini. Nak kita ingat dia, nak kita kembali pada dia, kama dia nak kita syurga, nak pada kita syurga dia. Di akhirat sikit lagi. Sebab tu yudabbirul amra minas sama'. Tuhan uruskan semua urusan pada langit ilal ard. Semua Tuhan belaka, baik langit sampai bumi. Semua Allah Subhanahu wa taala diurus. Semua Tuhan cara belaka. Tapi man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa dapat petunjuk, Tuhan tunjuk cakap dah. Maka untuk diri dia lah, bukan untuk Tuhan, dak untuk diri dia. Tuhan tak ada jejah apa sekarang. Kalau dia tak ada uak pun tak ada apa. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tuhan tak ada nak gapo pada kita, rezeki gapo makan tak ada nak. Ala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan saat ini tidak mengatuk, tidak tidur, tidak perlu kepada apa-apa pun Tuhan Maha Kaya. Ya ayuhan nas, hei manusia,
Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua saat ini berhajat pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tuhanlah Maha Kaya, Al-Ghani, yang Maha Al-Hamid, Tuhan Maha Kaya, Maha dipuji. Sebab tu kita tak ada apa ni. Tuhan buat hal itu untuk kita sembah dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan manusia, Tuhan kata, dan jin, melainkan supaya mereka itu semua pada aku, tauhid kepada aku, beriman pada aku, percaya pada aku. Lepas tu, dalam masa Tuhan wi kita hidup di atas dunia, maka Tuhan wi lah sikit kita serenok belai-belai, orang panggil, sebagai uji. Bolehlah nak buat tu, nak buat ni adalah. Tapi tujuan besarnya untuk beribadat kepada Allah. Supaya kita pergi jalan lah. Kita pergi jalan. Kadang-kadang kita pergi dungan. Misal kita tengok kerja KJL, orang kerja KJL, kerja apa, gidungan. Sambil-sambil gidungan saat ni tu, ada boleh jalan ratik. Kita hidup di atas dunia saat ni seperti tu. Nabi SAW sebut, kun fid dunya ka'abiri sabil. Hiduplah di dunia saat ni tu ka'abiri sabil. Supaya orang di tengah jalan. Orang jalan lah. No. Adalah tempat main-main suka-suka sikit-sikit. Tapi kita kena tahu kata tujuan kita besarnya bukan situ dak. Tu yudabbirul amra minas sama' ila al-ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang uruskan semua benda-benda di atas dunia ni lah. Lepas tu, kita ni, malah mana? Kita ni kena turutlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Tuhan suruh kak, maka kita kena turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita duk degil, jangan kita duk puasa sedap, tak seturut gapo Tuhan royak. Kita apa ni, kena turutlah Tuhan suruh. Dan Tuhan sebut waja'alnal laila wan nahara ayatain. Tuhan jadikan malam dan siang tu ayatain, ayat, dua ayat. Famahawna, maka kami hapus ayatul lail, ayat malam, waja'alna ayatan nahari mubsirah. Kami jadikan ayat tengah hari, maknanya tanda tengah hari itu matahari saat itu boleh wicerah litabtaru fadlan min rabbikum, supaya kamu cari limpah kurnia daripada Tuhan kamu, walita'lamu adadas sinin wal hisab. Dan supaya tahu bilangnya bulan, bilangnya tahun-tahun, dan nak kira wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Tiap-tiap perkara kami tafsilkan dengan secara tafsil, akan sebagai tafsir. Itu Tuhan sebut. Sebab itulah Tuhan sebut ayat yang kelima ni, yudabbirul amra minas sama'. Tuhan uruskan daripada langit saat ni. Tak kira harga apa rezeki semua saat ni Tuhan belaka. Tuhan urus belaka. Ilal ard, sehingga sampai bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Kama dia naik pula kepadanya. Menaikkannya kepadanya fi yawmin kana miqdaruhu, pada hari yang adalah bilangnya qada harinya alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun yang kamu duk bilang. 1000 tahun ni wallahu a'lam lah. Boleh ada 1000 tahun dengan makna 1000 tahun hak kita duk bilang ni. Boleh ada 1000 tahun maksud 1000 tahun hak kita duk bilang hak lain. Sebab orang panggil masa ni iktibariyun, benda kira-kira. Amrun atau masa saat ni tu benda hak kira. Panggil kita ukur, kita badai supaya dengan sehari hak yang ada di bumi 24 jam. Tapi kalau sehari di Marikh atau bagi daun angkan tu, berapa jam pula? Lain pula bezanya. Lepas tu sehari di bulan supaya di daun Put atau Zahrah orang panggil, maka 88 hari setahun. Kama dia pula sehari pisang neng pisang saat itu berapa ratus ribu juta kilo, ya kira gitu pula. Maka bilangnya saat itu tak serupa belaka. Waktu Allah Subhanahu wa taala alam, Tuhanlah yang tahu. Tapi yang pentingnya
Tuhan nak ayat kata semua urusan hak Tuhan dok urus semua saat itu daripada langit dan sapak bumi, semua saat itu Allah Subhanahu wa taala belaka. Tak ada benda yang nak boleh tubik daripada perintah Tuhan. Ya ma'syaral jinni wal ins, hei manusia dan jin. Nah, hei jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau nak lari tubik pada alam Tuhan, larilah, tapi tak boleh tubik. Tak boleh, la tanfudhuna illa bisultan. Nak lari pada alam Allah Subhanahu wa taala, tubik tak boleh. Kita duduk di bawah Tuhan secara terpaksa. Nak tak saya kena duduk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ni nak ayat, perangai manusia ni dia degil panggil. Dah, Tuhan sebut ke, innahu kana zaluman jahula. Manusia ni zalum, karuk. Dah karuk dia panggil, zalim, jahula. Lepas tu pula jahil. Jahil ni maksudnya tak tahu, tak kenal Tuhan. Dah, walaupun Tuhan ada beri nikmat kepada dia sebanyak ni. Lepas tu pula tak ada benda pun. Nak cari dalil kata tak ada Tuhan ni, tak ada. Nak cari dalil kata tak ada Tuhan, panggil tak ada. Dah, semua saat itu jadi bukti-bukti yang menunjuk di atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Tuhan. Tapi manusia sebab dia saat ini jahil, nah, maka buat dia sombong. Bila dia sombong saat itu, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan sebut waman adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. Dan siapakah yang lebih teruk daripada orang yang beri peringatan kepada mereka itu? Tuhan beri peringatan kepada kita dua perkara. Pertamanya, Tuhan beri peringatan dalam Quran itu. Yang keduanya, Tuhan tunjuk dalil-dalil kepada kita supaya kita kembali kepada Allah. Sebab tu ketika Tuhan sentuh tentang masalah orang buat fasad, buat rusak di muka bumi, supaya nak mereka itu kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu la'allahum yarji'un. Dan Tuhan sebutnya iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa timbul benda fasad di muka bumi. Manusia buat dosa terlalu banyak di muka bumi dan Tuhan dan berlaku rusak. Berlaku rusak selepas pada mereka itu melakukan dosa, supaya Tuhan nak dia rasa setengah benda-benda yang dia duk buat. Dengan sebab dia duk buat, nak rasa la Allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu juga bila Tuhan uji, Tuhan nak kita kembali juga. Walanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan uji lapar, susah apa semua, kurang makan ni, kurang sihat, kurang apa semua. Nak kita kembali kepada Allah, nak kita sabar. Lepas tu kita kata inna lillahi, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Dan Tuhan sebut seperti itu juga, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kita akan kembali. Dan Tuhan sebut Rabbana amana ar-rasul la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kepada Engkau lah kami kembali ya Allah. Dan Tuhan sebut banyak ayat-ayat. Innama bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Jahat mung semua kelak kau mung belaka. Kerana mudah saya kata dunia. Thumma ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu kena kembali kepada kami. Kami akan royak satu-satu kepada kamu pula. Dan Tuhan sebut qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mati hok mundur lari dok se mati saat ni tu. Dia akan jumpa kamu dan kamu akan kembali kepada Allah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Tuhan akan cerita sosok kepada kamu. Dan sebab tu nak ayat kata semua Tuhan ayat ni tu
Nak kita tahu kata kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia deke innahu kana zaluman jahula liyu'adzib Allahu al-munafiqin wal-munafiqat wal-musyrikin wal-musyrikat wa yatub Allahu 'alal mu'minin wal-mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Tuhan manusia saat ini tu jahil, zalim, buat karut diri dia, zalim ni zalim diri dia. Kita tak turut perintah Allah, bukan makna kita susah tu hadap kita sendiri. Kena di atas kamu, innama baghyukum ala anfusikum. Kena di atas kamu belaka, tak ada kena Tuhan apa. Leh. Itulah. Sebab itulah kita kembalilah kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah Tuhan. Takutlah Tuhan semua hak dak ni. Dah 200 lebih dak dengar ni. Takutlah Tuhan. Kita takut. Dan nafsu kita tu ada kadang-kadang saat itu ada nafsu. Kita taubah ila Allah. Bila kita berdosa kita taubah ila Allah. Tuhan suka sangat. Dan kita apa? Kalau kita mampu maka kita buat. Amal-amal ibadat walaupun sikit. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal-amal saat itu Tuhan suka. Kalaulah sikit sekalipun, kalaulah berkekal dak buat semua. Buatlah dah pakat buat amal ibadat, pakat semaya, jangan tak semaya. Jangan tak semaya. Nah, semaya ni besar benar. Semaya ni besar benar. Jangan buat lengah-lengah main-main dengan semaya. Kita kena bersungguh dengan semaya. Dah. Tu. Itulah Tuhan sebut yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Semua saat itu duk ju Tuhan belaka. Tuhan duk cara belaka. Kita nak lari pada Tuhan tak boleh. Nak sembunyi pada Tuhan tak boleh. Dah. Oleh itu fak-fak kita pakat khabar, pakat insaf, pakat sedar. Dah. Allah Tuhan sebut. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allahu akbar. Tuhan sebutnya iaitu dzalika alimul ghaib. Ia Tuhan hak duk uruskan semua saat itu. Tuhan tahu barang hak gaib. Nah, wasyahadah barang hak nampak. Tidak sembunyi di atas Tuhan saat itu oleh sesuatu pun. Tuhan yang aziz, al-aziz yang maha mulia, tidak dikalahkan. Nah, oleh seorang pun ar-rahim, maha pengasih. Nah, tak boleh. Tuhan nak tunjuk sini bahawa tak ada pihak benar dengan Tuhan. Tak ada pihak benar dengan Tuhan. Tak ada orang nak boleh benar pada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah duk kacau lah. Supaya nyakit COVID-19 ni kalau kita tengok enggak. Tuhan ni bila dia nak uji bila orang sombong, bila orang sombong saat ni Tuhan buat benda kecil. Tuhan nak menghina ke manusia. Benda kecil sangat. Bila benda kecil sangat saat ni tu, sehingga manusia terlemah orang panggil. Tengok Allah lemahnya. Nampak kata manusia tu bodoh. Nampaknya manusia tu jahil. Nampak manusia saat ni tu dhaif, lemah. Tengok penyakit Tuhan. Tuhan kirimkan nak boleh. Tengok penyakit ni kena besar dalam teleskop atau dalam seperang saat ni 1400 kali kata ke. Jadi baru nak nampak penyakit saat ni halus. Sehingga bergaduh habis semua manusia. Ini tanda bahawa memang Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa sungguh. Bila Tuhan taran ni manusia duk debat kecek teknologi. Gitu gini apa sombong. Cina contohnya mula-mula gitu dia kata sebelum daripada berlaku di Wuhan. Bahawa Cina tidak dikalah oleh sesuatu oleh seorang pun. Bila takabur sampai tahap tu, maka pada ketika tu Tuhan uji, Tuhan nak terang tengok. Inilah nak kita kembali kepada Allah. Sebab Tuhan yang zalika alimul ghaib. Tuhan yang mengetahui semua perkara-perkara gaib. Benda-benda yang kecil, benda semua tidak sembunyi pun daripada Allah Subhanahu wa taala wasyahadah dan alam-alam syahadah, alam hak nampak. Al-Aziz Tuhan Maha Mulia. Tengok. Tidak dikalah akan Allah oleh seorang pun. Ar-Rahim, tapi kena ingat Tuhan Rahim, Tuhan amat pengasih. Rahim ni makna pengasih. Tuhan sayang pada hamba dia. Tuhan kasih pada hamba dia. Rahim. Tapi hamba dia tetap kasih Tuhan. Sebab itulah muslim-muslimat
hendaklah kita ni kena berdoa. Dah ada doa ma'thur, Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami hubbak, cinta dan kasih pada Engkau ya Allah. Nah, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba nabiyyik, kasih pada nabi Engkau, wa hubba rasulik, nah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minta kasih nabi, wa hubba man yuhibbuk, dan kasih pada orang yang kasih pada Allah, wa hubba amalin yuqarribuna ilaik, ya Allah mintalah kasih pada amal hak boleh kami dekatkan diri kami pada Engkau ya Allah. Ni Tuhan pengasih ke, Tuhan rahim ni makna Tuhan rahmah, Tuhan siapalah, Tuhan nyanyi pada hamba dia. Tuhan sebut wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku akan melimpah kepada semua, fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun, maka aku akan tulis untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ni lembut sangat dengan kita. Ada satu kali masa peperangan Hunain, perang Hunain itu perang dengan orang Taif. Perang di Bukit Hunain, bila perang sudah gak. Maka pada ketika tu bila perang sudah ni, pada ketika tu dia ada seorang nabi lalu asir atau sabaya atau orang panggil saraya atau tawet ni calaisik orang tino tua seorang duk cari orang tino, duk cari anak dia. Bila dia cari anak dia, peluk anak dia. Bila peluk anak dia, boleh sahabat-sahabat lalu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaisallahu, adakah tidak Allah bi arhamah, lebih rahmat minal ummi, daripada mak bi waladiha, dengan mak dia, dengan anak dia. Adakah Tuhan tak nyanyi pada hamba dia lebih daripada mak nyanyi daripada anak? Adakah Tuhan tu nyanyi hamba dia lebih daripada mak saat ni, seorang ibu yang sia pada anak? Nabi kata, tak. Bala, bahkan Tuhan saat itu arham, lebih nyanyi kepada hamba bi abdih, dengan hambanya minal ummi, daripada mak. Bi waladiha, dengan anak dia lagi. Sebab tu ada satu riwayat lain. Ada satu riwayat lain. Adakah seorang ibu saat ni nak tahu anak dia dalam api? Nabi kata tidak. Bala, tidak akan berlaku benda ni. Tidak berlaku benda ni. Dan dalam hadis ni kita nak ayatnya bahawa bila Tuhan sebutlah tu, Tuhan kata, Nabi katalah tu, adakah sahabat tanya, adakah seorang ibu tu nak tahu anak dalam api? Ya Rasulullah. Bila ia peluk, maka Rasulullah tak mungkin sama sekali ya ibu nak tahu anak dalam api. Sebab tu juga tak mungkin dah Tuhan nak tahu kita dalam api kalau kita tak ada alasan, tak ada apa. Tapi dengan sebab kita tak turut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika tu walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka pada ketika tu Tuhan kata telah berlaku dah perintah Allah supaya Tuhan nak masukkan dalam api neraka waliyadzubillah. Tapi hak sebenarnya tidak. Sebab Tuhan sebut wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala. Mereka itu kata ya, walakin haqqal qawlu. Tuhan sebut qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi telah jadi kebenaran, telah benar dah bahawa Tuhan telah kata dah, telah tentu bahawa Tuhan akan azab orang kafir. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, muslimat, kita tahu bahawa Tuhan saat itu rahmat. Tuhan ini pengasih sangat, sayang sangat pada hamba-hamba dia. Dia sayang sangat, tapi kita ni lah, kita tak ada kembali kepada Allah. Kita tak kembali kepada Allah, kita tak ada nak ambil masa untuk Allah Subhanahu wa taala. Buatkan Tuhan murka, Tuhan marah pada kita. Dan sebab tu cuba kita kembali pada Allah. Ni supaya ini kalau kita tengok COVID-19 ni merebak banyak sangat. Merebak banyak sangat. Cuba pakat kita bangun istighfar kepada Allah. Cuba kita pakat bangun istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila tempat mana hak banyak minta ampun, maka Tuhan akan jaga di tempat tu.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Tuhan dah sebut bahawa suruh kita istighfar. Bila kita istighfar, yumdidkum bi amwali wa banin, Tuhan akan beri rezeki, dan Tuhan beri anak dan sebagainya. Nak ayat kalau kita istighfar. Sebaliknya kalau kita tidak istighfar, maka akan diturunkan ujian, bala dan sebagainya. Dah. Allah. Sebab Tuhan Ar-Rahim, Tuhan Maha Pengasih. Bila Tuhan Maha Pengasih, maka fak-fak kita semua ni kena cinta kepada Allah. Kena kasih kepada Allah. Kena kasih kepada Allah. Bangun lek malam astagfirullahalazim. Minta, ya Allah, Allah merzuqni hubbak ya Allah. Ya Allah, aku kasih pada Engkau ya Allah. Ya Allah, cuba kita sebut Allah, Allah, Allah. Kita zikir Allah, ingat Allah. Siapa akan mengalir mata kita, maka pada ketika itu, makna kita mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Tuhan akan ampun. Ada sebabkan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la illa dhilluh. Yauma la dhilla illa dhilluh. 7 jenis manusia akan boleh duduk di bawah bayang arasy pada hari yang tidak ada bayang padanya. Di antaranya Nabi SAW sebut rajulun dzakarallah khaliya, seorang sebut Tuhan dalam keadaan sembunyi duk sorak, fa fadat ainah, mata dia saat itu mengalirkan Allah Subhanahu wa taala. Dah, cuba kita kembali pada Allah. Tengok Tuhan ni, ayat Tuhan pengasih ke? Bila Tuhan pengasih, Tuhan sayang kita. Nah, bila kita ingat Tuhan, dia sebab nak ayat. Ibu kita bila kita gembira, kita suka dengan sebab kata ia klik Mekah apa semua dah. Kita jumpa lama tak jumpa ni, maka kita menangis ke? Karena hubungan seorang anak dengan ibu ia tak serupa dengan hubungan orang lain. Dah, serupa tu juga hubungan kita dengan Tuhan ni, hubungan kasih sayang, hubungan hubb, hubungan kasih sayang. Hari ni boleh kata kasih sayang. Tengok, bila kita ingat Tuhan sungguh kita istighfar, sungguh menangis kita. Bila kita mujur, kita menangis dengan Tuhan. Semua ni kita menangis. Karena hubungan menangis ni hubungan kasih sayang. Dan sebab tu, fak-fak kita semua insya-Allah pakatlah bila kita Tuhan tahu kata Tuhan saat itu, innallaha bikum rahima. Sesungguhnya Tuhan sangat rahim, sangat pengasih, sangat kesiaplah pada kamu. Cuba kita tengok Tuhan duk suruh bismillah, innahu innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa suruh bismillah? Tahu tak? Setiap hari suruh kita bismillah. Maka kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap-tiap perkara penting tidak dimula dengan bismillah, maka itu kurang barakah. Sebab apa? Sebabnya Tuhan nak tahu bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ni, Tuhan pemurah. Maknanya rezeki yang kita duk makan setiap hari, sihat yang Tuhan duk beri, semua ni Tuhan berlaku. Ar-Rahim, soal lagi Tuhan pengasih. Hubungan kita dengan Allah hubungan pengasih, hubungan kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sayang pada hamba dia. Walaupun dosa seluas langit bumi, walaupun dosa zina, walaupun dosa syirik, walaupun dosa bunuh orang, dikirakan mubiqat, as-sab'ul mubiqat, dan mabuk dan sebagainya. Itu panggil benda yang sab'ul mubiqat, 7 perkara yang meruntuhkan agama, yang menghancurkan, menyebabkan azab di akhirat esok. Tapi bila kita taubah ilallah, kembali kepada Allah, maka Tuhan akan ampun dosa tu. Walaupun luas langit bumi semua saat ni. Tak tengok ke hadis hak seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ada serta dah dia nak sampai neraka, ada serta nak sampai syurga, tapi kerana dia hidup cari kebaikan, hidup cari nak taubah ilallah, pergi sapa di satu tempat, pergi mati di celah tengah jalan kerana sebab dia saat itu bunuh orang 99 orang dah, dan dia bunuh seorang hak ia ditanya untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi 100, kerana dia pergi sapa tengah jalan nak pergi sapa tempat yang molek saat itu, maka pergi mati celah tu, dikirakan dia saat itu taubah ilallah, walaupun tak sapa tempat tu lagi pun, asalkan kita nak molek. Sebab tu mula-mula sekali kena ada hati dengan Allah, kena ada hati dengan Tuhan ada perasaan dengan Tuhan itulah saja pada hari ini. Kita nak tengok pula soalan ini ayat yang 7 pula insya-Allah. Ada wisalah semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ayo wen cacen dah ya ni falsafah ke arai
Falsafah ni dia panggil ilmu perat dah. Perat. Nah. Apa panggil mantik? Ilmu apa mantik ni? Cuba remo tulis sikit. Bismillah. Orang panggil gapo asasi ni dah surat dak tanya ni. Dah. Ilmu pasal orang panggil logik lah, ilmu logik. Logik ni maknanya boleh jadi tak boleh jadi, pakai ilmu otak, ilmu akal lah. Itu mantik. Bismillahirrahmanirrahim. Raulamat sai tung mu dai mai babo. Kita pakai sarung tangan boleh ke tak? Dah. Jawabnya boleh dah. Kita pakai stocking, kita pakai sarung tangan boleh. Hak yang tak bolehnya dahi kita. Dahi kita ni mesti kita kena sujud, kena wikno di dahi. Dah. Hak ni kena wikno di dahi. Hak ni kena di kulit dahi ni. Besar sebiji padi tak apa dah. Tu kena wikno. Hak lain tak apa. Tengok lutut kita pakai kain dia lapik tak apa. Jari kita tu kita kena jijak. Kena jijak di atas latar saling tu. Tapi kalau dia lapik tak apa. Dan supaya tu juga tangan kita pakai stocking tak apa. Hak tak boleh dahi sahaja dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, mudah-mudahan bapa dalam kesihatan barang wakaf yang dibuang, bolehkah kita ambil guna untuk pribadi? Terima kasih bapa. Barang wakaf saat ni sebenarnya kita tak boleh nak buang. Dan barang wakaf ni kita tak boleh nak buang orang panggil. Karena barang tu bukan milik kita. Sebab tu kalaulah masjid, contohnya kita nak buat masjid, ada masjid hak dulu. Maka orang pongoh, orang buh dalam. Ulama-ulama tani kitanya suruh buh dalam. Dah gali-gali, buat siap gali-gali buh dalam masjid saat ni. Supaya kerana dia telah niat jadi masjid. Dah barang wakaf saat ni. Barang saat ni tu kita nak air guna tak boleh. Kerana barang tu kita telah pindah milik pada milik kita. Lepas tu balik barang hak buat dah, barang hak tak sedah. Barang hak tak sedah saat ni kalau dia tak pakai punah tak ada gapo lah. Kalau tak ada punah lagi gapo semua tak boleh lah. Boleh kita simpan, boleh kita pakai untuk dia, maka kita pakai siapa dia habis tak boleh pakai lah. Itulah. Tapi kalau tak pakai gapo dah itu takut bazir, takut gapo, tak ada gapo lah. Bila dah orang panggil habis umur, habis gapo sebab kipas angin contohnya, punah habis dah. Maka hak tu tak ada gapo lah. Tapi kalaulah benda tu duduk molek lagi, maka pada ketika tu kita nak kena jagalah. Babo ngen kip thau rai ti tong cai zakat. Duit berapakah kita kena keluarkan zakat? Iaitu duitnya iaitu sebanyak sapa rega emas 5 kok atau 85 gram. 85 gram iaitu sebanyak 5 poin atau 5.6 baht. Iaitu 5 kok dah daripada emas. Kita ambil 85 gram, kita gihan ke tu baiknya tu lah. Karena skop mah kita 15 gram dah itu ke. Maka pada ketika tu tak kira duit saat ni tu kira gemah. Misalnya siapa ni sop hari ni, bila siapa ni sop hari ni, maka kita kira hari ni, rega hari ni mah berapa? Mari kita tengok duit kita ada berapa. Kalau ada kita kata rega 25 saat ni tu 4 kok baru 200, baru 100 ribu 4 kok. 5 koknya 120. 5 ribu. Lepas tu 12,100. Baru 5 kok 130. Ya kena 137 ribu 500 kok. Itu kena tengok rega tu, rega hak masa hari ni tu. Bila sampai rega tu maka wajib kita kena keluar zakat. Tak boleh tak keluar zakat ni. Al-mal idza balagha nisab wa lam yuzakka fa huwa kanzun. Abdullah bin Abbas kata, harta bila sampai nisab tidak dikeluarkan zakat maka itu kanz.
Dah wa ma uddiya dah barang yang diberi ke zakat falaisa bikanzin, maka itu bukan kanz. Kanz saat itu maknanya kita sipai saat ini tak keluar zakat menyebabkan Tuhan seksa akhirat syak. Tuhan sebut iaitu walladzina yaknizuna adh-dhahaba, orang yang sipai mah wal fiddata dapat wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak keluarkannya zakat di jalan Tuhan, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka hendaklah beritahu kepada dia dengan azab yang amat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanattum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Maka pada hari akhirat akan dibakar ke orang yang tidak keluar zakat. Kemudian pula Tuhan suruh rasa, Tuhan kata rasakanlah bagi hak munduk sipai dulu. Mah semua duk sipai masuk duk dalam neraka belaka. Waliyadzubillah. Nur Afandi Nurdin Sungdau, terima kasih dah. Assalamualaikum dari Kulim, terima kasih setiap hari. Assalamualaikum Ustaz, salam dari Bumi Johor, terima kasih. Johor ni saya pernah pergi dulu. Pergi biasa pergi 2 kali. Iaitu pergi adalah bila pergi tu orang ada ambil ceramah ngajar adalah salam bab tamuผู้หญิง akikah ให้ลูกได้ไหม orang tina akikah pada anak boleh tak? Boleh jawabnya. Tapi asalnya akikah saat itu disunatkan di atas bapak. Orang yang direzekikan, yang diberikan anak kepadanya. Dan dialah orang yang mujurkan, orang yang bersyukur pada Allah. Karena kita akikah saat itu untuk supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Tuhan kan? Sebab tu bila kita akikah saat ini maka kita kena ingatlah bahawa kita bila kita akikah sebenarnya kena untuk lelaki lah, kena suami dah, iaitu ayah dia tu bila tak ada, bila ayah dia tak ada, mak dia pun tak apa. Dan anak zina contohnya mak saat ni tu kena akikah. Sunat lah, sunat muakkadah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam pagi hari yang mulia ini bapa ya sama-sama. Salam doktor. Assalamualaikum, saya ada soalan nak tanya. Masa anak kecil hidup si susah, tapi sekarang alhamdulillah sebab kita kena derma, tak kira banyak atau sedikit, sebab kita murah rezeki. Assalamualaikum, saya ada soalan nak tanya. Masa anak kecil hidup susah tapi sekarang alhamdulillah ya. Kau masa anak kecil saat ni ya gini Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuhan ganda bagi. Tuhan ganda saat itu. Kerana apa? Kerana Tuhan tahu wallahu wasi'un alim. Tuhan tahu bila Tuhan nak beri rezeki kepada kita. Kalau kita mula-mula berumah, mula-mula kita bining bagi. Kalau masa tu kita susah sikitlah. Kita susah sikit kerana kita mula-mula. Dan bila ada anak ni, Tuhan murahkan rezeki. Tuhan sebut nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada anak. Wa iyyakum. Jadi kita boleh dua lah. Rezeki kita boleh rezeki anak. Bila kita berumah saat ni, bila kita dapat anak, inna qatlahum kana khit'an kabira. Bunuh anak saat itu khit'an, kesilapan yang besar kerana menghalangkan rezeki. Lepas tu pula dosa lagi, dosa. Dan sebab tu rasio untuk nak murah rezeki ni antaranya bini berumah tu. Supaya tu juga Tuhan sebut wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnillahu min yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Suai nikah ke orang-orang tak ada berumah. Tuhan akan beri rezeki pada mereka. Akan melimpah rezeki pada mereka. Ada anak pula Tuhan tambah pula. Bini mula-mula berumah. Tuhan rezeki. Bila kita ada anak, maka Tuhan tambah rezeki pula. Bila kita ada anak, kita suruh anak kita semaya. Tuhan tambah rezeki pula. Tuhan sebut, wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhkanlah anak binimu dengan semaya. Wastabir alaiha. Dia kena sabar di atasnya. Nah, la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki daripada kamu. Nahnu narzukuka. Kami rezeki pada kamu sebab kamu suruh anak kamu saat ni itu semaya dan sebagainya. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat hujung jatuh bagi orang yang bertakwa pada Allah. Dan itu nak murah rezeki. Dan ni kata alhamdulillah. Nah, Hasmah Yusuf kata alhamdulillah. Allah ni murah rezeki. Ya alhamdulillah. Tuhan tak pernah kurangkan rezeki kita. Kau bertambah. Tapi manusia kadang-kadang wa kana al-insanu ajula. Manusia saat itu ajula. Ajula ni cepat, gaduh nak. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Cepat nak gaduh, cepat sibuk nak boleh selalu. Itu perangai manusia. Nah, sebab tu kita kena doa pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum apa? Bagaimana nak bagi rajin dan khusyuk beribadat sebab perasaan rasa cukup dah beribadat dengan solat dan melakukan dosa-dosa besar ibadat orang awam. Nak buatlah mana nak ada perasaan beribadat pada Allah. Kena ingat masalah ibadat ni apa panggil hidayah. Hidayah ni pintu hidayah ni doa. Nah, doa saja. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Laisa 'alaika hudahum." Tidak ada di atas kau wahai Nabi hudahum. Kau tak boleh tunjuk mereka. Nah, walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Tuhanlah yang memberi hidayah kepada mereka. Nah, sebab tu masalah ibadat ni hidayah. Bila hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika tu kita kena berdoa banyak. Berdoa minta Tuhan. Bila minta Tuhan untuk kita beribadat, maka Tuhan mudahkan kita buat amal ibadat. Kerana kalau kita minta nak kita kaya, nak kita kaya, nak kita jadi hartawan semua saat itu, maka hak tu Tuhan wisiat dah otak pada kita, tangan pada kita kena rajin kerja. Hak tu duk kerja kita. Nah, tapi kalaulah kita saat itu kalaulah kita saat ni rajin berdoa, maka pada ketika tu Tuhan akan tunjuk dah, sebab pintu bagi segala ibadat ni doa, minta Tuhan. Nah, ya Allah, jadikanlah hamba seorang hamba yang rajin. Tengok Nabi SAW ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, nah, 5 sunat tak ya Rasulullah? Nah, kerana apakah engkau buat siapa gini lalu? Karena Nabi SAW nah yusalli hatta tatawarraq qadamah. Nah, Nabi semaya sehingga sampai bekak kaki. Siti Aisyah kata, "Kena buatlah tu." Qala afala akunu 'abdan syakura? Maka adakah aku tidak jadi seorang hamba yang syukur pada Allah? Nah, sebab tu kita kena banyak berdoa pada Allah. Nah, bila kita berdoa untuk nak beribadat pada Allah, maka Tuhan terima lalu dah. Nah, Tuhan tak akan tolak doa nak kita rajin. Tuhan tak akan tolak sama sekali, insya-Allah. Dan sebab tu kena banyak berdoa. Dah. Bila kita banyak berdoa, maka Tuhan akan buka pintu kepada kita, insya-Allah. Tuhan sebut ke, nah, falyastajibu li wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan suruh kita berdoa kepada Allah. Apabila ditanya engkau, wahai Nabi, tentang aku, maka ceritalah aku dekat. Aku terima doa. Falyastajibu li, maka hendaklah kamu saat itu istijabah, menyahut seruan Allah. Wal yu'minu bi, dan percaya pada aku. Tuhan kata la'allahum yarshudun, supaya kamu saat itu dapat dia duduk di atas jalan yang betul. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbal alamin. Ya Allah, tolongkanlah kami di atas ingat pada Engkau, zikir Engkau, sebut Engkau ya Allah, dan syukur pada Engkau, wa husni ibadatik, dan elok
ibadat kepada Engkau ya Allah. Molek ibadat ni penting lah. Tak boleh kita semaya buat gaduh-gaduh, tak ada rocap, tak ada rasa, tak ada kelazatan. Bila kita semaya buat lepas-lepas, hati kita ingat atau semaya saat ni kerana nak lepas-lepas, maka pada ketika tu tak ada kelazatan. Bismillah. Tak ada kelazatan lah. Sebab tu kena semaya molek. Husni ibadatik. Siti Aisyah sebut, la tasal, jangan tanya. An husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang molek semaya Nabi setara mana. Lepas tu pula semaya Nabi tu lama setara mana. Noyak terlamanya dah molek semaya Nabinya. Assalamualaikum ya hai bapa, dulai suka pap dua ya insya-Allah. Lah ni alhamdulillah lah. Dah. Tiba-tiba saya pergi masuk apa panggil mari ni iko menama tu lah. Cik tengok nyawa saat ni setara mana. jadi bom molek. Jadi nak kena masuk CT scan tempat 9 ni. Berdoalah semoga Allah Taala selamatkan saya. Boleh sihat. Kena CT scan pada tempat 9 minggu depan ni. Dan kena makan ubat dalam sebulan setengah. Untuk nak darah tu lari molek. Tak ada jadi penyakit hotel lagi. Tak ada penyakit ni tak lagi. Dah tak ada lagi. Tapi darah saat ni tu kurang molek. Boleh ada kita tak ada nak lasak, nak gapo gitu. Dan kita duk fikir kata sebab pocok vaksin. Tak tahu tapi tanya doktor umur kata tidak sakut pahak gapo kali. Wallahu a'lam lah. Tapi bakal doa lah apa kita dah. Moga-moga dan nak mati ya mati belaka, tak ada kira apa situnya. Tapi kita ni tu hawi ke maka kita fubak. Nabi suruh fubak maka kita fubak gitu yalah. Ya kerana lepas dah saya pocok hari ni jadi wasal teh. Dah wasal teh nyawa tak ada. Tepat 27 hari ni. Saya klik mari buat rekan minta derma untuk mahak tahfiz ke hari ni tu. Bila klik malam tu siapa bangun pukul 3:30 pagi. Jadi berasa letih, nyawa tak ada. Lepas tu pergi kamat ke COVID, pergi periksa di Sirarut, maka tak ada apa alhamdulillah. Lepas tu pergi pula klinik. Klinik suruh pergi hospital, pergi cek hospital malam tu. Darah semua molek. Lepas tu pula ada sikitnya iaitu darah lari tak molek dalam urat darah sana. Dah tak ada tanpa perkara lagi tapi kena CT scan lah. Dah hari maaf depan ni. Mohon bakat fok kita kap doa insya-Allah. Salam kah bapa. ถามว่าธนาคารอิสลามมีดอกเบี้ยไหมและเราไม่ได้ไปปรับสมุดเลยไม่รู้ว่ามีไหมแต่ธนาคารอิสลามนี่tak ada dok biaya tak ada. Tapi bank Islam ni kalau sini enggak bukan Malaysia, kalau Malaysia pun sama juga. Sini ni orang panggil dia bukan dok biaya, dia tak wi dok biaya tapi duit saat ni tu kita wadiah, kita simpan dia saat ni tu, dia pergi menego ke apa semua. Maka besar hati dia lah. Orang panggil mimbabil ihsan, daripada bak dia nak buat baik kepada orang yang taruh duit dia saat ni enggak. Maka dia tak ada janji perkara ni. Dia nak boh lebih gitulah siapa. Ya bui lah. Orang panggil bukan dok biaya. Tidak dikirakan dok biaya. Itulah saja. Bank Islam tidak ada dok biaya. Maka boleh kita isi simpan situ duit. อวัยวะเพศของหัวกินได้ไหมครับเห็นบางคนก็กินช่วยอธิบายให้กระจ่างด้วย ada kau makan orang panggil apa ni makan sawak lemu apa semua ni boleh makan boleh makan dia lemu semua saat itu halal wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur wa uhillat lakumul an'am dihalalkan bagi kamu al an'am nate ternak halal semua bukan kata halal tu tak ada halal lain tak umat Nabi Muhammad ni halal belaka boleh makan barang boleh makan semua dalam tu tu kita boleh makan belaka dah tak ada masalah tu nak kerak makan baik mana saat ni tu. Lepas tu hidup ke atas wakwi jadi begitu gini tu wallahu alam lah tak semestinya การขอดุอาที่ออกมาจากใจถ้าให้เราร้องไห้มีน้ำตาการดุอาแบบนี้เป็นดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับแล้วจริงหรือไม่คะ
ketika Muhammad Krusli ni dia kata iaitu ketika berdoa mengalir air mata, kama dia kita saat ni tu tubik air mata, adakah tanda itu Tuhan terima? Mula-mulanya kita berdoa bila tubik air mata itu tanda kata kita khusyuk. Kita khusyuk. Dan syarat, di antara syarat-syarat ada berdoa kena khusyuk. Bila khusyuk ni Tuhan terima insya-Allah. Tuhan terima, itu tanda-tanda ciri-ciri Tuhan nak terima doa kita. Dan itu da'abus salihin. Itu biasa orang-orang salih itu menangis bila berdoa. Nabi SAW menangis ketika Nabi berdoa. Nabi sebut neraka, Nabi menangis. Nabi ingat pada umat di akhir zaman, Nabi menangis. Maka pada ketika itu orang menangis, makna kata orang khusyuk. Orang khusyuk. Tu. Bila orang saat ni tu khusyuk, tu baik mata, maka itu tanda kata Tuhan nak terima doa dia. Dan Tuhan terima doa dia insya-Allah. Tu tanda ada kebaikan dalam doa dia saat ni. Kadang-kadang kita berdoa doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu doa juga tak apalah, itu boleh pahala, tapi orang panggil pian berdoa sungguh bukanlah tu. Kena berdoa sungguh-sungguh, tunduk kita. Kena tunduk pada Allah. Nampak kita hina depan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita saat ni Tuhan terima doa kita insya-Allah. Salam apa tamu acid yakum hai meo dai mai ka. Kita pocok yakum ubat tak sewi kucing beranak, ini haram, tak boleh. Cuma ayat nas ni saya tidak ingat dah, tapi saya baca dah fatwa kerana banyak kali orang tanya saya tentang masalah ni. Saya tengok fatwa ulama bahawa haram kita kasih atau kita pocok ubat tak sewi kucing saat ni tu beranak. Tu kucing ni tak apa dia tak menyusahkan kita. Nabi kata laisat binajis wa innaha minat tawafin alaikum. Dia di antara benda duk keliling kita. Dan kita kucing ni kita kena makan kepada dia. Bila dia duduk kat rumah kita kena makan kepada dia. Kerana ada hadis Nabi SAW, dakhalat imra'atun an-nar. Seorang perempuan masuk neraka fi hirratin kerana seekor kucing habasatha, hak dia tamak. Lahiya tarakat lahiya at'amatha, tidak dia memberi makan kepadanya, wala tarakatha ta'kulu hasishal ard, dan dia tak tinggal makan upuk-upuk, makan sendiri. Dia tamak, dia kurung, maka orang itu masuk neraka. Sebab tu kucing saat ni tu kita kena hormat, nate hormat orang panggil. Duduk dalam rumah kita biarlah. Itu saja, wallahu alam. Selama bosu kongด้วยบัตรเอาของไปใช้ก่อนเนื่องจากยังไม่ถึงเวลากำหนดของการซื้อเอาบัตรไปตั้งที่ร้านถามว่าได้ไหม Kita beli barang dengan kad atau dengan prasyarat dengan gaporeh. Lepas tu kita ambil barang dulu, lepas tu kita tak ada bayar lagi. Tak siapa lagi. Boleh ke tak? Ini orang panggil mimbabi daripada bak al-qard, iaitu bak bergetai lah. Jadi bak bergetai. Bila bergetai saat itu, bila bergetai, maka pada ketika itu kita ambil barang dulu. Ambil barang dulu tu kena bayar serupa dengan barang itu saja. Kita nak bayar lebih pada barang tak boleh. Bila bergetai bayar lebih, orang panggil jadi riba. Sebab tu kita bat saat ni, kita tak kad dah hak kaji ada duit sebulan-sebulan kepada orang miskin dan sebagainya, atau orang-orang tertentu masuk pacarat 3,000 semua ni 1,000 sebulan contohnya. Maka pada ketika tu kita dulu, kita ambil barang dulu, bergetai dulu boleh, tak ada masalah. Kita pergi makan dulu. Kamu dia bila tu duit sana ni kok, tuai dia potong bayar. Maka dia nak ambil lebih tak boleh lah. Ambil harga dia jual tu, waktu molek lah. Dia ambil apa banyak tak apa. Wa halallahu al-bai' wa harramar riba. Dia ambil harga dia jual mahal sikit, tak ada masalah apa tu. Tapi dia ambil bergetai kita, lepas tu kita kena bayar lebih tu tak boleh. Kena ingat situ lah. Dan cara waktu tu kita ambil barang kalau nak ambil duit.
Ada dua cara. Pertamanya, kita pada dia dia pergi beli bagai klik kita. Maka kita jual klik with dia. Maknanya, dia tu kedai dah nak jual berah. Maka dia buat bak kita pergi beli berah. Buat klik berah ni kita lah. Kita pun pergi ambil duit, pergi jual dia klik berah saat ni. Tak apa, kita jual muka berah kita, yang tolong beli kita, yang wakil kita. Maka kita pun pergi beli berah, pergi jual berah tu klik dia, kita ambil duit buat klik. Kita nak akar duit. Yang kedua pulaknya, iaitu kita pergi beli barang dia selalu. Kita pergi beli barang dia selalu, maka sudah beli barang siap, kita jual klik dia, kita ambil duit. Tak tu ialah. Itu barang baik ul'inah. Lah tu. Kurang molek sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kerap babo. Dusungnya cacin kerap. Di dusungnya ni cerak babo ya ที่ขึ้นบนกูโบเราควรถอนหญ้านั้นไหมเพราะบางอุสตะบอกว่าถอนหญ้าได้และบางอุสตะบอกว่าไม่ได้ฮารอมยังไงดีครับ Dan upuk di atas kubur adakah kita boleh buai atau tidak? Ini benar khilaf ulama. Benar khilaf ulama. Ada setengahnya dalam kitab mazhab Syafi'i ada juga sebut bahawa benda ni haram cabut. Kerana seolah-olah kata kita buai kerana wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tuhan sebut wa in min syai'in, tidak ada sesuatu illa yusabbihu bihamdih, malaikat bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak faham tasbih mereka itu. Bila upuk duk letah kubur, maka upuk tu tasbih kepada Allah. Maka bila upuk tasbih kepada Allah, maka menyebabkan diringan azab orang duk dalam kubur. Bila dengan tasbih Allah. Situlah sebab ada ketika Nabi SAW lalu di dua kubur, maka Nabi kata dua-dua kubur diazab. Pada ketika tu Nabi ambil dua pelepah tamah masih hijau, belah dua pocok kubur nisa, kocok kubur nisa, dan Nabi kata mudah-mudahan diringankan daripada azab kedua-dua kubur sana. Maka dari disitulah ulama menghukumkan bahawa kita saat itu makruh kita buat upuk di atas kubur. Dan ada setengahnya kata haram. Jadi benar khilaf, tak ada masalah. Nak buai, nak cuci, nak naik semula. Maka itu di atas mazhab yang mengatakan makruh. Kalau mazhab yang mengatakan haram, maka jangan buai. Pak kita nak turut hak mana? Kalau kita nak buai, kita turut hak kata makruh lah. Itu sahaja. Tak apa. Benda-benda ni mudah sahaja. Jangan duk jadi taitu atau jangan mati dah. Ada benda hak khilaf, maka tak ada masalah. Kalau ada benda saat itu benda yang khilaf, tak ada masalah. Likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap tak ada alasan dia, maka kita yang penting buat kebaikan. Filosofi ni pratya, saya sebut falsafah ni pratya memanglah. Sebab tu orang mengaji PhD, PhD ni philosophy of gapo gitulah. Terima kasih Doktor atas tazkirah. Nombor plat kereta Pairot ya ada harga mahal jatuh dalam harta pesaka tak? Pembahagian kena ikut. Juga ke macam mana? Ya, dia plat kereta ni atau pai kereta saat ni tu dia ada harga. Dan dia jadi pesaka. Sebab dia jadi pesaka, ya turun-menurun kan bang. Ya boleh. Pai saat ni tu boleh ambil pada kita. Boleh kita supaya ngabde tu, supaya apa, dia jadi reta panggil. Rega dia tu ada rega. Maka pada ketika dia pesaka, bagai-bagai ada rega, maka itu jadi pesaka dah. Jadi pesaka. Sebab tu plat kereta saat ni nombor molek-molek. Maka dia ada rega 30,000, 40,000, rumah kita ni kan ada 100,000. Kalau 99999 semua ni tu, bahal lah kita. 5 semua itu flat kereta bagi dia mahal. Maka waktu jadi pesaka dah sebab dia ada rega, kena bagi. Sabarkanlah kami ya Allah untuk hadapi segala ujian dan dugaan berat darimu, amin. Ya kita kena sabarlah. Tuhan sebut banyak orang tetap orang sabar dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Hei orang beriman, naklah kamu sabar. Wasabiru, sama-sama sabar. Warabitu, dan kita tetap di atas kebenaran.
Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan takut Tuhan supaya kamu beruntung. Dan Tuhan sebut wa atal ma'la ala hubbihi dzawil qurba wal yatam masakin wa ibnas sabil wasailin fil riqab wa aqama shalah wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa. Orang sabar ketika susah, wad dharra ketika sakit, wa hinal ba's ketika turun bala. Nah, ulaika alladzina sadaqu, mereka itu tu orang yang betul benar sungguh dengan Allah, orang betul sungguh. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang itu orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut lagi pada ayat yang lain wasabirina ma'ala ma asabahum. Orang sabar di atas barang kena pada mereka itu. Nah, masuk di antara orang muhsinin, orang molek. Sebab tu kita kena sabar banyaklah. Nak buatlah mana kerja itu Tuhan belaka. Nah. Assalamualaikum bapa. Tertib amalan sebelum nak tidur baca apa tak bapa? Belum ada kita nak tidur baca apa? Nah. Baca al-muawwidhatain. Iaitu baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia baca ayat kursi. Itu ada satu riwayat baca ayat kursi, okey. Nah, dan disunatkan kita ambil wuduk belum ada kita nak tidur. Nah, lepas tu pula kita akhir kalimah la ilaha illallah. Nah, mengucap la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tidur. Mengucap tu kalau kita mati pun mati dalam keadaan kita akhir dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang adalah akhir kata dia la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tahajud dua kanang daimai. Kita semaya tahajud dalam keadaan kita duduk boleh tak? Dah. Asas semaya yang fardu ni, asas semaya kena berdiri ni semaya fardu. Tuhan sebut waqumu lillahi qanitin. Dah, hendaklah kamu semaya. Nah, kerana Allah berdiri kerana Allah ni qanitin dalam keadaan khusyuk. Dan Nabi SAW sebut salli qa'iman. Katakanlah hendaklah semaya saat itu qa'iman, kena semaya boleh berdiri. Nah, kena semaya iaitu tak kena semaya boleh berdiri. Jangan tu semaya fardu ke panggil. Semaya fardu kena semaya boleh berdirilah. Tak boleh kita nak semaya boleh nyetok. Lepas tu pula bila kita nak semaya sunat boleh kita semaya dalam keadaan nyetok boleh dah. Semaya sunat ni boleh kita semaya nyetok. Situ saja dah. Boleh kita semaya dah. Kalau semaya sunat tu boleh kita semaya nyetok dah. Tak ada masalah ke apalah. Dan semaya tahajud saat itu orang panggil di antara semaya. Semaya tahajud saat itu orang panggil semaya. Ni ada sebut dah. Iaitu hadis daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Dia kata aku ni aku nyakit bawasir. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah. Maka aku tanya Nabi tentang semaya. Faqala Nabi tusalli qa'iman. Kena semaya berdiri. Fa illam tastati'. Kalau tak kuasa fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Maka semaya dia dalam keadaan kita menyanyi. Ini semaya fardu. Dan Nabi baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini semaya fardu dah. Ada semaya sunat boleh kita menyetok. Tapi orang semaya nyetok pahala setengah daripada semaya berdiri lah tu. Semaya tahajud nyetok. Kita sebenarnya kena hajab diri dah. Semaya ni kena hajab diri. Tuhan sebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kena bangun semaya. Kena bangun semua. Qumu lillahi qanitin. Kena bangun semaya. Itu semaya saat itu diri. Itu lebih molek sekali.การที่เมียเราไลฟ์สดขายของแล้วทำเสียงกรีดกราดเพื่อดิ้งดุ้นลูกค้าอยากทราบว่า
เงินที่ได้จากการไลฟ์สดนั้นหุกกลมอย่างไรbini kita dia kerja jual live shoot dah jual bagai batu wak lata tutan ni nak wi orang menarik gapo semua apa kau hukum mula-mula sekali hukum hak wak sora tu dulu kena ingat nah orang Tino ni sora ni aurah tak leh buat krik-krak tu tak leh sebab tu hasbuk ya nisaan nabi isteri Nabi lastun ka ahadim minin nisa membuka semua orang Tino serupa dengan orang Tino kamar. Ini taqaytunna, kamu takut Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, fala takhdhna bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan buat suara gitu gini wi orang berasa tak leh. Dah ni haram nah tak leh buat orang Tino jangan. Dah. Yang kedua, orang Tino dia boleh tak jual dalam live. Ini benar khilaf ulama. Nah, di atas kaum yang mengatakan buka muka tak boleh, maka dia tuduh muka, dia jual, boleh dia jual. Orang Tino ni dia kerja boleh, apa hak orang atas kerja boleh orang panggil. Tu hukum dia. Dia boleh kerja jual ke apa semua boleh, tapi kena jagalah. Lebih kurangnya dawabit saat ni dia ada. Nah, maka tubik dia buka muka ketika dia jual dalam line atau dalam live shoot saat itu, dalam live saat itu boleh ke tak? Di atas kaum yang mengatakan buka muka boleh, maka bolehlah buka muka. Lepas tu make up boleh ke tak? Make up jadi jangok dah. Oh, maka hak ni tak leh. Tu hasbuk wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa ati'na zakah. Nah, wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Maka hak ni tak boleh. Dak make up kelajak. Bubuh cuci saja maka sekadar tu boleh. Dah mengikut fatwa iaitu Darul Ifta Mesir. Itu sahaja. Sorok kruk-krik kan itu tak boleh. Lepas tu duit boleh tak? Duit ni tak ada haram apa kali kerana duit tu hasil pada menegah yang halal. Tapi wasilah dia panggil wasilah witikan sendai masabsin. Itu wasilah cara boleh duit saat ni tu buat kruk-krik. Cara tu haram, duit tak haram apa. Dah cara saat ni witikan saat ni tak boleh. Dah dia ada benda hak wasilah saat ni tu haram tapi benda tak haram. Dah ada wasilah. Wasilah ni witikan cara boleh duit saat ni tu kruk-krik saat ni tu duit tak apa, duit dia kerja, dia jual bukan dia curi orang. Dah maka pada ketika tu tak apa. Tapi kruk-krik tu dia. Jangan jadi sangat awak decok awak gapo semua tak boleh tu dah. Kena ingat sekilas tak apa Saya nak royak kalau kita takut Tuhan wilaku apa tu lah. Tak kena decok, tak kena ngok-ngek tu dok kali. Dah. Tu. Tuhan sebut wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah Tuhan akan rezeki melimpah pada orang takwa pada Allah. Bila takut Tuhan dia pakai molek, kecek molek lah. Dah kecek molek nak jual saat ni tu khilaf ulama. Kata setengahnya tak boleh nak tubik dalam naca. Kata setengah tu boleh kita pakai, boleh susah sangat. Khawit lah ni nak kerja di mana? Nak makan ke apa susah. Maka kita kerja saat ni tu wajib ke? Maka kita jagalah dawabit dia. Setara tu je lah. Tu. Ada pun hidup royak lok luang orang. Tak apa tengok. Dah masuk nak telanye ni, nak napak ni. Telanye dak buat selok sini buat bau nak orang kau masuk banyak, maka itu haram, tak boleh dah. Kena ingat molek kita orang Islam ni kena ada iffah, kena berjuruh, kena ada sifat-sifat ni jangan buat mudah dah. Itulah saja wallahu alam. Hukum cuai tua ngai kap Allahu akbar dah. Hak ni orang panggil tak kira lah orang lelaki atau orang perempuan. Mengeluarkan amani. Istilah Arab panggil istimna. Dah, orang panggil istimna. Bahasa Melayu panggil merancap. Dah, merancap. Dah, rumah kita panggil mengacap. Dah, ada juga. Lepas tu, bahasa Persia panggil cuai tuaing. Bahasa Arab panggil adah sirriyah. Adah sirriyah ni adat yang biasa banyak berlaku tapi kita tak tahu. Dah, panggil adah sirriyah bahasa Arab. Maka apakah hukum? Jawabnya hukumnya haram. Kerana apa boleh haram? Tuhan sebut faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tuhan sebut belum ayat ni walladzina hum li furujihim hafizun. Orang hak jaga faraj, jaga kemaluan dia. Jaga zakat dia. Jaga kehormatan dia, jaga faraj dia, jaga. Hak tu
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Malaikat kepada suami isteri ya, tak boleh. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa gidok buat selain daripada tu lagi, gidok cari selain pada tu, gidok buat sendiri dan sebagainya, fa ulaika humul adun, maka orang tu orang yang berdosa, orang yang lawak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hukum cuai tua ini dosa, tak kira orang tina, tak kira orang jatah. Dah, itulah saja. Janganlah yang kedua pula menyebab di segi fizikal, iaitu diri dia saat itu tak agak. Kalau gaji duk buat sangat ketika muda, ketika bini saat itu jadi tak agak. Dah, taklah gagah supaya orang biasa. Nah, iaitu palang painan itu tak agak. Sebab tu nak kena jagalah benda ni dah. Insya-Allah sabar sehari dua bila bini saat itu gagah. Itulah saja. Dah tak agak ni masalah pula orang tina pula. Dah orang tina tak suka pula. Dah. Situlah. Dah. Semoga Allah pulihkan semula kesihatan doktor ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga permudahkan segala urusan dan cepat sembuh insya-Allah. Amin. Apakah beza antara dosa kecil dengan dosa besar dan bagaimana cara taubat? Dosa kecil iaitu dosa hak tidak ada hudud dan tidak janji laknat dan tidak janji seksa di akhirat. Nah, dosa besar ni itu dosa hak ada janji seksa, janji laknat, Tuhan laknat, janji neraka. Nah, apa? Contohnya zina. Zina ni minal kabair. Sebab ada hudud di atas dunia. Tuhan sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Maka hak ni zina ni dosa besar kerana ada hudud kena hotel 100 hotel ke. Dan Tuhan sebut kata kena taubah. Dosa besar ni kena taubah. Tuhan sebut iaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan Tuhan sebut juga ayat tu, fa in tabu wa aslahu min ba'di dzalika fa inna Allah ghafurur rahim. Nah, kalau mereka taubat dan islah maka Tuhan Maha Pengampun. Sebab tu di antara dosa besar. Curi dosa besar. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Maka itu dosa besar juga. Curi. Nah. Lepas tu kawan lagi liwat ni saat itu iaitu jatuh sama jatuh, tina sama tina, maka itu pun dosa besar juga. Dan dosa besar laginya orang yang buat duk buat wisrupa dengan orang tina, orang jatuh serupa, orang tina puan dan sebagainya. La'anallahu mutasyabbihin minar rijali bin nisa, ada sebut tu laknat. Nah, itu panggil dosa besar. Dosa kecil saat itu kafarah, dia akan kafarat dengan wudu bila kita ambil wudu. Contoh dosa tengok orang tina, maka itu orang panggil dosa kecil. Tengok orang tina, dah litah tengok ke tepi, tengok ke apa semua. Dah maka itu dosa kecil. Dah tengok dalam kamar, tengok ke apa semua itu dosa kecil. Maka semua saat itu, tapi dengan banyak tak boleh dah juganya. Lepas tu kita nak kita nak apa dosa saat itu? Contohnya kita ambil wudu, maka dia habis benda tu. Dah kita sedekah maka habis benda tu. Kita buat kebaikan maka habis benda tu dah. Itulah dosa kecil orang panggil. Dah. Dosa besar kena taubah ila Allah. Tak taubat tak jadi dah. Assalamualaikum, selamat pagi babo. Lembu kurban seekor kita ambil satu gia niat akikah boleh ke tak? Lembu kurban seekor saat ni boleh 7 gia. Hadis Jabir sebut naharna ma'a Rasulullah amal Hudaybiyah sallallahu alaihi wasallam. Kami kurban al-baqarata an 7. Dah. Seekor lembu boleh 7 gia. Bila boleh 7 gia, maka dalam 7 gia saat itu boleh kita gerbai gatik, ngekoh gatik, jual gatik, boleh. Dah. Kita gerbai gatik, ngekoh saja pun tak apa, gerbai saja pun tak apa. Nak jual gatik tak apa. Negi lepas tu segi lagi jual. Tak apa. Dah. Ya boleh benda tu dah. Hukumnya boleh. Wallahu alam. Antara pakaian budaya dengan sunnah yang mana lebih utama, seperti songkok dengan serban? Terima kasih. Budaya saat itu
boleh kita pakai ke tak? Budaya tak apa. Budaya ni panggil adat kita. Songkok. Pakai songkok dengan piyah. Contohnya, hak mana lebih? Piyah saat ni tu, ya ada sunnah Nabi, maka sunnah Nabi lah. Lebihnya. Tapi nak pakai songkok atik boleh tak? Boleh, tak ada apa. Itu budaya kita nak jaga juga. Contohnya hari kebangsaan, hari budaya lah. Contohnya hari munasabah tertentu, maka pakai songkok, pakai piyah, itu biasa. Budaya saat itu kena jaga juga. Kalau habis budaya, habis hawiyah, habis tuatun, habis diri kita. Supaya kita orang Melayu, kena ada budaya Melayu. Nanti anak-anak kita tak tahu. Maka kita tidak diterima oleh orang lain. Orang Syiah tak terima atau kita orang Syiah. Dan kita pula, bila kita orang Melayu, maka orang Syiah tak terima kita kan. Lepas tu kita pun tak terima dia. Maka pada ketika tu boleh pakai. Tapi nak kata afdal hak mana? Pakai piyah lah. Muka piyah saat itu budaya jadi agama tapi jadi budaya dah. Sebab orang Kelantan pakai piyah kan. Lepas tu orang Tani pakai piyah, orang Kedah pakai piyah banyak kan. Itulah saja. Terima kasih Bapak. Tak jawab apa ya Ustaz. Sedang doaที่บาบอกขายแล้ว กำลังท่องจำดูอาละหมาดฮัจญัตอยากให้บาบอกช่วยแปลความหมายให้หน่อยแต่doa sembahyang hajat ni iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mula-mula kalinya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dah salah hajat ni muka 127 dah. Muka 127. Satu huruf apa doa dia? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah selawatkanlah di atas Nabi, di atas penghulu kita Muhammad, Nabi lah wa ala alihi wa ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallim. Dan di atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi semua. La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada Tuhan malaikat Allah yang maha besar, maha lembut. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Allah Rabbul Arsyil Azim, yang mempunyai arasy yang besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan malaikat Rabbus Samawat, malaikat Allah Tuhan langit-langit, wa Rabbul Ard, dan Tuhan bumi, wa Rabbul Arsyil Karim, dan Tuhan arasy yang mulia. Allah makashifal gham, ya Allah yang membukakan bedung gelap, orang panggil mufarrijal ham, Tuhan yang membukakan, yang meledakan duka cita, Tuhan yang bukakan, dan mujib da'watul mutarrin, dan Tuhan yang terima doa orang yang terpaksa. Iza da'auk, apabila berdoa kepada Engkau ya Allah. Rahmanad dunya, Tuhan Rahman, Tuhan yang maha pemurah di dunia, wal akhirat, wa rahimahuma, dan Tuhan yang rahim, Tuhan yang sangat kesian belah kepada manusia di dunia dan akhirat. Irhamna, rahmah pada kami, fi hajatina, pada hajat kami, hadhihi, ini, biqadaiha, dengan tunainya, wa najahiha, dan berjayanya, rahmatan tughnina, rahmah yang mengkayakan kami, amma siwak, daripada yang lain pada Engkau. Allahumma inna, ya Allah kami minta, nas'aluka mujibati rahmatik, kami minta apa sahaja menyebabkan dapat rahmah Engkau, wa azaima maghfiratik, dan dapat keampunan Engkau, wal ghanimata min kulli bir, dan dapat ghanimah daripada tiap-tiap kebaikan, wassalamata min kulli ithim, dan selamat daripada tiap-tiap dosa. La tada' lana, sini dah tempat nak ingat benar-benar. Jangan Engkau biarkan, jangan tinggallah nak bagi kami zamba dosa, illa ghafartah, jangan ada dosa mereka Engkau ampun, walau wala hammin, dan tidak juga duka cita, illa farajtah, mereka Engkau bukakan, Engkau ledakan, wala maridan, tidak juga sakit, illa syafaitah, mereka Engkau sembuhkan, wala hajatan, tidak ada hajat, illa qadaitaha, malaikat Engkau tunaikannya, arrahman rahimin, ya Tuhan yang maha, yang paling pemurah, maha pengasih. Itulah doa dah, insya-Allah. Dan kita kerti doa, kerti makna, maka pada ketika tua kita saat ni tu berasa senang dah, berasa sedap sikit doa.
Lama duha waktu J11 pagi. Boleh tak? Jawabnya, waktu duha daripada matahari segala. Matahari naik, nampak. Sehingga sampai jatuh. Sehingga sampai gelicir matahari. Sampai masuk waktu zuhur. Maka semaya pukul 11 boleh. Tayung Mas Chatkin, ya, terima kasih. Salam Bapak hormat Bapak. Apakah hukum membunuh binatang yang dianggap mengganggu dalam rumah kita, seperti lipah, tikus, semua dan sebagainya? Itu sunat bunuh pada binatang-binatang diganggu. Seperti ular dan sebagainya, sunat bunuh. Boleh bunuh benda-benda tu benda ganggu. Nabi suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bidaf'il mar baina yadayhi wa amara biqatlil aswadain. Nabi suruh bunuh ular binatang-binatang menyakiti, maka boleh bunuh tikus. Salamkah Pak Bokot ถามว่าเวลาละหมาดแมวชอบมานั่งข้างๆตลอดค่ะบางทีก็มานั่งข้างๆต่อหน้าทำให้ละหมาดลำบากเลยเอามือไปสะบัดแมวไปบ้างแบบนี้เสียละหมาดไหมkita tolak dia sekaligus, maka ini tidak batal kerana nak batal saat ini kita gerak 2-3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali tidak berturut-turut tak apa. Dan bukan benda makmur tak apa juga, tak boleh juga. Kalau benda makmur tak apa. Seperti kata ular semaya tak apa. Kata jeking dalam semaya tak batal. Karena itu halat istisnaiyah, benda dikecuali diyukwen orang panggil karena takut penyakit darurah, takut darat. Dan seperti itu juga kita hamak kucing sekaligus, tolak dia, maka itu tak apa. Tidak batas semaya. Canak cacin dia. อ่านกุรอานที่กูโบ7 วันเขาขอ 1,200 เรียกอุปะหรือสะดะกอครับkalau dia minta 1,000 rupiah saat ni bang minta upah lah tu. Minta upah. Maka minta upah saat ni tu benda yang orang panggil, kata setengah ulamanya, bila upah tak ada pahala, bila tak ada pahala kita nak atas pahala tak boleh. Dan benda ni benda khilaf ulama lah. Kata setengahnya supaya upah haji boleh maka upah orang boleh, ya gitu jelah. Tu upah suruh dia baca, minta hadiah pahala. Tapi biasa orang tak buat gitu. Kita kena sedekah. Kena sedekah, minta sedekah lah. Mana dia kena sedekah orang panggil. Kita suruh dia baca, maka kita sedekah pada dia. Itulah saja. Sedekah 1,000 rupiah tekuk sikit tu. Salam kerap Ustaz. Kerunan Korani namaiถึง Qollah เวลาล้าง Qollah เวลาล้าง qada hajat sah mai. Ayat apa Qollah? Kita ni mengenai ayat apa Qollah ni, iaitu berapa? 200. Kata setengah 200 kilo 200 li atau 204 li atau 193 li. Ada khilaf ulama. Bila tak apa Qollah, boleh tak kita basuh? Basuh saat ni ya boleh orang panggil. Kita basuh. Jangan ambil wuduk jelah. Kita basuh tak apa. Qada hajat, basuh berak, basuh kapal tak apa. Waktu dia mutahhir, dia mencucikan. Tapi dia tidak tahir orang panggil. Nak ambil wuduk tak boleh tu. Untuk basuh saja, basuh qada hajat, basuh cuci. Kamar dia hak akhir sekali saat ni enggak, kita kena ambil air suci lah, tahir, supaya jadi tubuh kita saat ni tak cemar. Di punggung kita tak cemar lah, tapi benda tu cuci dah. Ya situ jelah. Ya benda tu boleh basuh, tak apa. เมื่อเรามีประจำเดือนเราจะสอนอ่านอัลกุรอานอย่างเช่นสอนลูกได้ไหม Benda ni benda khilaf ulama. Kata setengah ulamanya iaitu la taqra'ul haidu walal junub syai'an minal Quran. Nabi sebut tak boleh baca Quran, sesuatu Quran oleh orang berjunub, orang haid. Tapi ulama dah sebut menghukumkan harus, boleh pada 3 halat, iaitu 3 keadaan, 3 perkara. Pertama, orang hafiz Quran yang takut terlupa kerana banyak hari takut terlupa, maka boleh dengan syarat niat zikrillah, niat zikirlah baca Quran saat ni. Yang keduanya iaitu orang yang mari haid baca Quran boleh apabila dia nak mengajar dan nak mengaji.
Ini pun di antara fatwa ulama muasirin. Nah, ulama hak Allah ni mazhab Syafi'i hak Allah ni bagi. Ulama mutaakhirin. Maka boleh juga untuk ngajar dan ngaji. Nah, lepas tu kena niat zikir jugalah. Yang tiganya iaitu azkar, dia jadi zikir. Contohnya ayat Quran hak kita nak baca sebelum tidur, kita nak naik kereta mutu, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka boleh juga kita baca, iaitu kita niat zikir juga. Dah, itu sahaja. Dah, bagi azkar, Allahu a'lam. บอกฝันถึงเด็กเล็กบ่อยมากหมายความว่าอย่างไร mimpi budak-budak kecil ni nak jadi syaitan jin lah dah. Nak kerak dia orang kata dah. Sebab tu kita nak kena baca banyaklah. Baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca hak ni banyak-banyak. Amalkan hak ni. Amalkan hak ni, itu doa dah. Baca ratus-ratus hari. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, minta jauh dengan engkau daripada bisik-bisik syaitan. Duk telitah di hati takut ke apa semua, minta Tuhan buat. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan minta jauh daripada bahawa syaitan-syaitan itu hadir tempat kita duduk. Dah, baca tu banyak insya-Allah. Lepas tu baca ayat qul a'udzu birabbil falaq, banyak qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi sebelum tidur kata insya-Allah selamat. Dah. Tu syaitan jinnya tu. Salam kita suruh orang pujuk pocok vaksin lepas tu jadi mudarat atau jadi mati, adakah sampai atas kita? Nah, kita suruh orang pocok vaksin. Lepas tu tiba-tiba mati, adakah jadi sabit atas kita? Nah, benda ni orang panggil benda asalnya vaksin saat ni tutup nak berubat lah dah. Jadi ubat, maka kadang-kadang jadi sikit saat ni tu jadi juga hak ni tu tidak orang panggil kita tidak sengaja orang panggil. Kita tak sengaja, kita tak tahu. Nah, dan ubat tu biasa ke dijamin, tapi ya ada lah. Ya ada pun kan kiang dah. Pergi mati contohnya sebab kita. Maka adakah kita saat ni tu jadi sabit atas kita? Kita orang panggil dia tak jadi taksir benda ni sebab dia tidak. Dah. Kerana benda ni benda yang banyak ke orang saat ni tu selamat berlaku. Dah. Banyak ke 99% lah tak ada jadi apa. Kalau jadi pun sikit-sikit orang panggil. Jaga-jaga sangat jadinya. Dah. Sebab tu dia dikirakan tidak jadi taksir, tidak jadi taksir. Taksir ni orang panggil benda tu nampak cerak dah kata jadi. Dah. Apa ni tak ada jadi apa hari. Lepas tu sikit-sikit saja. Itulah saja wallahu alam. Lamat บนรถไฟเราต้องนั่งละหมาดพอถึงที่พักต้องละหมาดชุดไหม kita semaya saat ni iaitu kita semaya lah nyetak. Bila kita sampai tepat kena semaya qadha tidak. Kerana kita semaya itu kita wajib pada ketika tu. Fa aqimus solah tu sebut semaya. Fa idzat ma'nantum fa aqimus solah. Apabila kamu tenang maka hendaklah bangun semaya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya ada waktu dia. Kita kena semaya waktu tu. Lepas tu kita tak boleh berdiri pada waktu tu kerana kita duduk tak kereta api tak rebah. Hak ni Nabi kata salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. So semaya diri kalau tak kuasa nyetak, maka boleh semaya bila nyetak bila tak kuasa. Maka pada ketika tu taklah kena qada semula dah. Dah salam apa ni? Esah tahir dah tahir. Saya terima kasihlah long sundau. Mak nasi sundau terima kasih dah. บาบอย่าบนกูโบของเดิมเราถอนออกหมดแล้วเราซื้อหญ้าญี่ปุ่นมาแทนที่ไม่ได้ไหมว่าบ่ได้ boleh kita ambil hak tu hak di atas ulama yang mengatakan makruh tu kita boleh buat, kita ambil upuk Jepun mari nak jadi molek sikit maka boleh upuk Jepun pun tu tasbih juga upuk juga tu. Jangan upuk yatim ya, jangan upuk pelom atau upuk pelasu tu. Hak tu tak ada kerana dia bukan pokok. Maka bukan pokok tidak ada tasbih tu. Perempuan yang jual ubat keras dalam laih apa hukum? Orang-orang tina hak jual ubat
kerah dah ubak tenaga dalam ke panggil. Benda ni tu suul adab, tak online benar lah. Dah maka tak patut sekali lah kita dah kerana benda tu benda buat winapak. Dah jual ubat sek, ubat gapo ni, ubat nak wi gagah dan sebagainya, maka benda ni bagi orang Tino ni tak molek lah. Dah ubat-ubat ni yo kira rahsia panggil dah. Duduk jual tak tu kalau tu tak molek. Dah. Tak molek. Bahkan di antara benda-benda yang buat wi orang sat ni tu habis kehormatan. Orang Tino ni Tuhan suruh jaga kehormatan ke. Dia kena ya seorang hak yang lembut, hak dimulia oleh Allah. Dan Tuhan bui pakaian khusus pada dia, dah kecek pada dia. Lepas tu pula Tuhan suruh jaga ke. Nah, ya kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna. Kena jaga kemuliaan dia, Tuhan bui kehormatan pada dia. Mana habis hormat jual benda-benda gini. Jual ke lain lah. Tak molek dah. Itulah saja saya nasihat. Bapa saya pernah buat kucing mati, tapi saya tidak sengaja dekah lepas dosa saya. Dah. Kucing saat itu mampu, saya menyebabkan saya tak sengaja. Bila tak sengaja kucing saat ini, iaitu kita tak sengaja saat ini, awaklah tak sengaja. Nabi SAW sabda rufi'a an ummatil khata'u wan nisyana mastukrihu alaih. Tidak dikira salah ke, tersalah, tersilap, lupa dan barang dipaksa ke atasnya. Jadi benda ni kita tak sengaja, awaklah cuma kita kena istighfar kepada Allah lah. Semoga Tuhan ampunlah kesilapan kita setara tu yalah. Bapa tamai mengaken fang yu di dilut cherryเลยbapa. Dia jadi putus line malah jadi merah clear tak agak. Dah semalam tu adalah saya dah buat rekan sekali dengan ayah mai, tapi saya live saya. Sebenarnya wala StreamYard buat rekan StreamYard dalam program StreamYard. Saya lepas tu saya live hati duduk saja-saja ke. Maka live gitu. So di mak tu kami tu kami apa tu? Tak apa, terima kasihlah. นอนกันไม่ติดพื้นแค่ครึ่งหลับครึ่งตื่นน้ำละหมาดเสียไหม Kita tidur kita seling wangi. Hak ni tak atas ke dah, seling lu. Tak atas gitu. Tak batal lagi. Dia tidur apa tak khabar apa, tak rapat maka tu batal lah kerana ketuk dan sebagainya ihtimal ke panggil. Salam apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ra ulama sunat ดูฮาวันละ10 โมงเช้าแล้วละหมาดสุนัตดูฮาเสร็จเราก็ละหมาดสุนัตเตาบะต่อไปได้ไหม Kita semaya sunat duha, kemudian kita semaya sunat taubah pula. Boleh tak? Jawabnya, iaitu boleh dah semaya sunat taubah ni bila-bila. Sebutlah hadis Sunan Al-Baihaqi, disunatkan kita semaya sunat taubah bila kita nak taubah ila Allah. Tak semestinya lek malam. Kita nak taubat Tuhan, maka kita semaya, maka kita istighfar pada Allah. Kita taubahlah pada Allah. Boleh bila-bila. Salam apa kita turut semaya di belakang imam iktikad Tuhan duduk atas harah sohkah. Kita semaya di belakang tu imam hak pegang kata Tuhan duduk di atas harah. Adakah soh semaya kita? Ulama tidak menghukumkan orang pegang kata Tuhan duduk atas harah saat itu kufur. Karena Tuhan sebut Ar-Rahman al-Shistawa. Dan ada sebut lagi kitab Fathul Majid. Saya dah ingat lagi bahawa orang yang pergi Tuhan atas haras betul-betul saat itu fasik sahaja. Tapi kalau dia pergi kata Tuhan atas haras serupa dengan makhluk duk nyetok cokoh, maka itu banyak ulama menghukumkan kufur. Orang pergi bahasa itu. Tapi tidak kufur secara fardi. Maknanya orang tu seorang tu kufur, ini kufur tidak. Lakannya lah tu. Tadi tidak mengkufurkan orang itu. Sebab tu bila tak kufurkan orang itu, maka dia masih jadi Islam, maka boleh kita
semaya di belakang dia. Setara itulah. Karena kita nak menghukumkan kufur saat itu, tidak ada kufur ahlul qiblah. Orang hadap kepada kiblah. Sebab tu boleh kita semaya di belakang dia. Nah itulah saja. Tapi lakannya kalau pergilah tu kufur. Ulama menghukum ke kufur karena dia menserupakan Tuhan dengan makhluk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita kena sucikan Allah pada barang mereka itu sifat. Dan Tuhan sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Itulah sahaja.ผู้หญิงที่คอมเมนต์ในเฟซผู้ชายด้วยคำหรือประโยคที่ว่าฮากริดต่างๆคำพูดที่ทำให้คนอ่านมีอารมณ์คล้ายตามบริบทที่เขาโพสต์ลักษณะแบบนี้ค่ะแบบไหนบาปไหมคะสังคมสมัยนี้จะมองข้ามเรื่องนี้ขอให้บาบอให้ความชัดเจนค่ะOrang ni asal dia satu makhluk yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala dia serupa dengan orang jatuh. Tuhan sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin mutasaddiqat was shaimin was shaimat wal hafizina furujahum al hafizat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Tuhan serupa orang jatuh ketina. Dan Tuhan orang ketina Tuhan sebut in kuntunna turidna Allah wa rasulah fa in wal dar al akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Kalau dia turut Allah dan Rasul dan dia beramal soleh, maka Tuhan akan cedek untuk dia tu pahala yang banyak, pahala yang besar. Dan orang Tino saat ini ada benda-benda yang Tuhan Tuhan cemburu, panggil Tuhan nak uji dia saat itu supaya dia saat ini selamat. Iaitu tudung aurah. Tuhan sebut ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahim. Tuhan suruh wayak kepada anak-anak dia, isteri dia dan isteri-isteri orang beriman kepada Allah. Iaitu supaya mereka itu labuh pakaian. Lepas tu Tuhan nak jaga di zalika adna yuraf. Itu paling sesuai Tuhan nak tunjuk kata orang Tino ni cukup. Molek. Nampak kata dia ni seorang yang lembut, yang Tuhan nak tunjuk molek dia dah selamat untuk dia. An yurafna fala yu'zain, maka tidak menyakiti pada dia. Tak sewi orang menyakiti habis hormat dia. Sebab dia satu di sisi Allah, sangat hormat di sisi Allah. Dan Tuhan mulia sangat orang Tino nya. Dan Tuhan saya kasih pada orang Tino sehingga Tuhan cemburu ke? Kerana sebab tu Tuhan suruh tudung. Ada sebut ke? Laisa aghyaq min Allah. Tidak ada Tuhan orang lebih cemburu pada Tuhan kan? Sebab tu Tuhan suruh tudung, pakai tudung aurah ke apa semua. Dan orang Tino saat itu kena jaga benda ni. Ini satu kehormatan dia. Bila dia tak jaga benda ni, habis kehormatan dia. Dan orang akan kalau dia buka peluang ke orang ni, orang buka peluang dia, dia buka peluang ke orang dah. Orang jadi tak hormat dia, orang jamuh dia, orang tank dia, orang kelolong dia, orang tugut. Maka orang Tino kena jaga benda-benda gini. Sebab tu orang Tino bila nak kecek, Tuhan sebut wa qulna qawlan ma'rufa. Kena kecek dengan perkataan yang ma'ruf saja. Tak boleh kita tubik daripada benda yang ma'ruf, benda yang poketik, yang biasa. Contohnya kita komen tubik dalam bentuk nak orang narik pada kita, maka itu bila lebih suankan semua tu tak boleh. Tuhan sebut dalam Quran, ya nisa nabi lastunna ka ahad minan nisa fala in taqaitunna fala takhda'na bil qawli, maka jangan buat suara dan jangan buat tu krik-krik tu suara ke, dah tulis sebagai semua itu suara sebenarnya. Bila orang telitah lagu lain, fala takhda'na bil qawli fi yatma alladhi fi qalbihi maradun, maka orang hati tak oleh aku gerai Tino ni aku ngeceh dah. Ngeceh ada orang niat tak oleh, fitnah lah. Ajak gitu, ajak gini lah. Wa qulna qawlan ma'rufah. Wa qarna fi buyutikunna, suruh duduk di rumah ke, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sebab tu kena jaga saat itu. Nak krik-krak ke apa semua tu jangan dah. Tu. Ha tu sekor jadi ha.
tu pun kecek dengan orang nah buat cetuskan nafsu orang apa semua ni janganlah. Tu tak boleh dah. Tapi bukan minal kabair, bukan dosa besar, tapi orang panggil benda-benda gini tu tak molek. Tak molek lah. Di antara kita kena jagalah, kena jaga benda-benda ni. Lepas tu wakwi arum, wak arum ni tak boleh dah. Wakwi arum, wak ni dosa tak boleh. Wakwi orang naik arum dah. Kecek seksi, kecek gapo ni wak kelolok tu kalu maka semua tak boleh. Assalamualaikum. Adakah boleh kita beramal dengan doa haikal? Doa haikal. Bolehkah kita berdoa? Boleh kita berdoa tu. Itu doa molek. Ada sebut lagi tak majmuk saghir. Doa haikal, doa gapo. Itu doa mujarrab saja. Doa ni ia tak boleh lawan doa ma'thur. Doa la Quran hadis. Tu hak asal orang panggil. Tak ada dah. Kerana tu kalamullah dan kalamur rasul. Kata Allah dan kata rasul. Sebab tu ada orang hipung ke doa ad'iyah minal Quran wa sunnah daripada Quran sunnah. Maka hak tu hak lebih molek sekali. Kita bawa hak tu. Banyak lah surat doa saya ni pun ada. Siapa nak tu boleh lah. Kita duk jual dah 100. Ada 157 rasa gitulah. 157 doa hak yang iaitu dikirakan doa saat ni tu tak silap kak. Doa ad'iyah minal Quran wa sunnah. Doa pada Quran hadis dah. Nak doa minta rezeki lah tu semua tu lebih mustajab. Lebih hak tu Tuhan terima lalu kerana doa Tuhan sebut diri. Sebab tu kita kena berdoa ni. Lepas tu doa haikal itu doa mujarrab. Hak orang duk tera ke apa semua. Maka boleh juga tu pun. Kerana doa ni diharuskan boleh dengan sirah-sirah yang tidak ada unsur-unsur syirik. Tak ada tak apalah. Maka boleh pada ketika tu kita nak berdoa dengan doa tu. Sunat duha wala taurai. Ketika naik matahari cerah sikit, lah ni kat dalam kuning setengah, kuning setengah tu masuk dah duha. Duk dalam kuning 40 gitulah. Tengoklah lepas tu sampai kelicir matahari. Ya berdoa minta apa sihat ya insya-Allah. Bapa taluk lamat sub hai me takbir sutai an doa hai po me rabbi firli wali walidai warhamhuma kama rabbani shaghira daimai. Boleh tak kita baca doa suku pula? Boleh. Tak ada gapo doa ni boleh. Doa ni tidak membatalkan. Dia rukun di antara rukun semaya tu ya orang panggil Fatihah selawat. Kerana dia doa. Doa. Itu saja. Kita baca tu. Pondok bapa pondok Falbet macam dah bukan pondok Falbet ni pondok petai jahat jalan. Adakah sembahyang boleh jamuk ketika musafir? Sembahyang boleh jamuk ketika musafir? Ketika musafir boleh jamuk dan boleh qasar sekali. Ketika hadir duduk di kampung tak boleh qasar hanya boleh jamuk kerana hujan, kerana sakit. Itu sahaja. Tapi kalau musafir, boleh kita semaya qasar dan jamuk sekali. Qasar boleh. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah. Boleh kita semaya qasar. Adakah semaya Jumaat boleh jamuk ketika musafir atau kena tunggu hingga sudah sembahyang Jumaat baru kita boleh jamuk takdim? Hak ni kena tengok. Kalaulah kita saat ni tubik selepas daripada subuh, maka Jumaat kita tidak gugur. Bila tidak gugur, pada ketika tu kita kena semaya Jumaat di tengah jalan. Dan kita semaya asar jamuk sekali Jumaat tu boleh. Qasar pun boleh. Tapi kalaulah kita saat ni tubik sebelum subuh, maka pada ketika tu gugur Jumaat kita boleh semaya apabila masuk waktu secara jamuk selalu dah. Wallahu a'lam. Ni jasa doa bapa boleh. Iaitu tag mari dalam Facebook atau dalam page saya ni tak apa, tag mari tempat messenger dia. Maka ada admin dah akan buat akan hantar tu lah. Bapa solat duha pukul 12 boleh ke tak? Dan lah ni masuk Zuhur pukul 12 lebih.
maka boleh lagi lah. Jangan sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh boleh. Ni maksud nak beli surat doa. Boleh. Nanti tag masuk. Nanti ada orang yang doa ni sebenarnya doa ad'iyah. Auradus salawat da'at wa ad'itul munasabat. Doa ni ada Quran sunnah. Sampai hak tu cukup dah. Dah baca hak tu ingat 175 doa, 157 doa. Baca hak tu, amalkan hak tu pagi petang insya-Allah. Allah. Tapi lama lah orang panggil nak habis dia tu kat buka 170 ayat lah, 157 ayat. Moga Quran dengan hadis kan. Doa oleh Quran dan oleh hadis. Pas ada sanak, ada sebut semua. Doa tu ada sebut lah Sahih Nasa'i, Sahih Nasa'i ada sebut ada nas, ada sebut nas semua. Sahih Bukhari nombor berapa nombor semua ada sebut. Dan saya buat doa saya ni banyak ke ada sebut. Ada sebut ayat, ada sebut nombor, ada sebut sanak lah orang panggil lebih kurang ada gitulah. Tapi kalau doa-doa wiri aurat saat ni hak telah maklum dah kita ada buh lah lebih kurang gitu. Tu asal-asalnya kita ada buh. Sebab tu bolehlah siapa yang nak saat ni tu boleh. Dan minta tag masuk dalam Facebook saya, maka nanti admin hantar lagi cara nak boleh. Saat ni tu ya ada hantar lagi royak sikit-sikit lebih kurang. Bagaimanakah hukum kita solat Jumaat dengan saudara kita kaum baru yang buat Jumaat dengan tidak cukup 40 orang? Buat Jumaat kaum baru panggil Wahabi Wahabi ni ya tepat hak kuat benar tu best sekali. Lepas tu pula dia saat ni tu semaya tak cukup 40. Sah tak? Dalam mazhab Syafi'i ni ada kaum qadar 12 orang paling kurang. Maka lebih dah tu bolehlah kita pergi sembahyang dengan dia, tak apa. Lepas tu kalau 40 tu hak muktamad dalam mazhab Syafi'i iaitu kena cukup 40 orang. Kena cukup 40 orang kerana ada hadis bahawa Nabi sembahyang cukup 40 semua. Jumaat Nabi tak buat tak cukup 40. Tu ada sebut oleh hadis tapi tak ada ayat lah hadis kata cukup 40. Tapi Nabi dak buat semua saat itu. Biasanya 40 semua. Itulah. Sebab tu ulama mengatakan bahawa kena cukup 40. Alhamdulillah. Biar nak saat itu boleh dah. Ya ada banyak dalam ini ada doa, adab doa, Asmaul Husna nama tu ada doa Quran sunnah. Lepas tu cara-cara semaya, doa iftitah, doa kunut nazilah, kunut subuh, tahiyat. Semua cara semaya lah. Semaya banyak, talqin banyak, lelaki perempuan. Semaya tarawih, cara semaya hadiah niat, semaya tarawih selawat, semaya witir, semaya niat puasa, dah belakalah, semaya istikharah, doa hajat, semaya tasbih kafiat, doa semaya sape, doa sape, semaya duha, dah belaka doa semua lah. Dalam 223 muka semua. Banyak itulah saja pada hari ini. Yang telah masuk saya terima kasih banyak-banyak. Dan setelah lagi ni mungkin pukul 9 lebih 10 lagi saya mengajar sikit lah. Saya mengajar kerana hari ni Jumaat kita mengajar sikit lebih kurang. Mengajar rumah kita ya lah. Itulah saja. Terima kasih semua yang masuk. Yang kod like, kod titam, jangan terlupa lah kod like, kod titam. Kita nak wikau banyak lagi orang masuk, boleh kita mengajar, boleh ke apa buat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.